Syuk. Ada lagi bagian. Kipas ke kipas. Ikon mana? Kipas ini. Kipas ke ikon ni ada ikon. Ada ikon. Pada ikon. Kipas ikon. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan ajar kuasa surau Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun dan bermuzakarah. Mudah-mudahan dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk ilmu ini kerana 3 sebab. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan kita perhatikan ada sebuah kisah zaman dahulu. Seorang pendeta menggali kubur. Digalinya kubur, diambil tengkorak, dicucuknya tengkorak itu, telinganya tak tembus, dicampaknya tengkorak itu. Yang kedua, dicucuknya telinganya, tembus telinga kanan, tembus telinga kiri, dicampakkannya juga. Yang ketiga, cucuknya telinga tengkorak itu masuk tengah-tengah otak dan diciumnya tengkorak itu dan ditanamnya kembali. Ditanya orang mengapa jadi begitu. Dia kata yang pertama, dia cucuknya telinga orang itu tak load, tak masuk kerana tak pernah dengar ceramah langsung. Yang kedua, dengar ceramah juga tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga, masuk tengah-tengah dan diterimanya ilmu itu dan diamalkannya. Jadi kita kena yang ketiga tu lah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, masuk dalam telinga kita dan amalkan. Gitu. Itu sebabnya Luqman Hakim berkata kepada anak ni, wahai anakku, apabila engkau mendengar mana-mana ada ceramah agama, kau dengarlah. Sekiranya kau ada ilmu, bertambah ilmu itu. Sekiranya kau tak ada ilmu, ilmu kamu bertambah. Dan Luqman berkata kepada anaknya juga, wahai anakku, apabila engkau mendengar mana-mana ada majlis yang menyebut nama Allah, kau singgahlah. Sekiranya Allah turunkan rahmat, kau pun boleh tumpang sama. Tetapi mana-mana majlis yang tidak ada menyebut nama Allah, jangan singgah. Kalau bala bencana turun, kau pun boleh tumpang sama. Jadi gitu. Jadi untuk menambah rahmat kita, ke depan sikit. Tuan-tuan ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke depan sikit. Lalu mari ke depan sikit lagi. Jadi kita ni ada dua. Satu nikmat, satu musibat.
Satu nikmat, satu musibah. Nikmat ke semua orang suka nikmat. Nikmat ke semua orang hendakkan nikmat tu. Maka kita kalau dapat nikmat, apa Nabi kata? Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Sesungguhnya Allah suka melihat kesan-kesan nikmatnya kepada hamba-Nya. Apa cara kita buat? Dapat nikmat, ceritakan kepada orang lain. Ceritakan pada orang lain. Bukan cerita-cerita, sedekahkan nikmat itu pada orang lain. Jangan kedekut. Itu sebabnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kau ceritakan. Mana? Sampaikan. Pasal apa? Kita ni ada 4 ibadat yang penting. Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Kita ingat? Yang pertama, solat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, sedekah. Sedekah ni payah. Ramai orang boleh solat, ramai orang boleh puasa, ramai orang boleh baca Quran, ramai orang boleh zikir, tapi tak ramai orang boleh sedekah. Pasal dia sayang duit dia. Nabi bersabda, as-sakhiyu qarib minal jannah. Pemurah itu dekat kepada syurga. Wa qarib minan nas, dekat kepada orang. Wa qarib minallah, dekat kepada Allah Ta'ala. Orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat kepada manusia. Al-bakhil ba'id minal jannah. Orang kedekut jauh dari syurga, jauh dari Allah, jauh daripada manusia. Jadi kita cuba jadikan diri kita seorang yang pemurah. Itu sebab Nabi kata apa? Ila dakhul dhaibu baital mu'min dahla ma'al rahmah wa barakah. Apabila seorang tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Apabila seorang tetamu masuk rumah orang beriman, masuk rumah kita, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Sebab Nabi Ibrahim, mengapa Nabi Ibrahim Allah lantik sebagai Khalilullah, orang yang paling dikasihinya? Nabi Ibrahim dua sebab. Yang pertama, mendahulukan kerja Allah Ta'ala. Yang kedua, suka bawa tamu ke rumah. Di jalan berbatu-batu untuk mencari tetamu. Gitu. Kita sekiranya tengah makan, kita tengah makan, orang datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk, makan sama-sama. Kita jangan Assalamualaikum, takut orang masuk. Itu sebab zaman Nabi SAW, seorang tetamu Nabi nak bawa ke rumah pun Nabi tak larat. Nabi kata, aku ada tamu, tapi apa nak bawa, apa nak makan, rumah aku apa pun tak ada. Siapa yang boleh terima tamu aku itu? Saya suruh dia membawa ke rumah dia. Tanya isteri dia, ada apa makan? Isteri dia kata, tak ada apa nak. Sudah. Sikit tak ada, sikit pun tak ada. Ada sikit dan untuk anak kita je. Anak kita tidurkan dia kata. Kita bagi tamu makan. Habis itu sanggup dia menidurkan anak di lapar kerana memberi keutamaan kepada tamu. Itu kita nak pandai, kita nak belajar begitulah. Kita belajar cara Nabi dulu, cara sahabat-sahabat macam mana. Satu hari seorang sahabat tengah berpuasa, satu hari tengah berpuasa, nak berbuka. Yang nak buka pun sikit sangat, makan pun. Nak buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya orang miskin, 2 hari tak makan. 2 hari tak makan, kami baru sehari. Makan dulu. Bagi tetamu tu makan, dia tak makan. Besok puasa yang kedua pula, nak berbuka, datang lagi orang. Saya ni anak yatim, dia kata 3 hari tak makan.
Oh 3 hari, kami baru 2 hari, ambil dulu. Boleh tak kita gitu kau kita? Agak-agak lah. Tentang nak menyuap tu, Assalamualaikum. Ni ibu betul. Orang nak berdarah. Dia kata ibu. Datang yang ketiga gitu kan, saya orang tawanan, dia kata tak makan 4 hari dah. 4 hari tak apa, kau 3, kami baru 3 hari. Begitu. Allah abadikan kisah dalam Quran. Wa yut'imuna at'ama ala 'ubi miskinan wa yatim wa asira. Allah beri makan kepada anak yatim, orang miskin dan orang tawanan. Allah abadi kisah dalam Quran. Begitu. Nak belajar supaya bermurah. Itu sebabnya kita ni nak jadi ahli syurga, pemurah. Jangan sayang duit. Kalau hari Jumaat tong lalu barulah duit. RM1, RM2, RM3, RM10 je. Tak, tong lalu mengantuk pula. Tahu tu terlepas tong. Lepas tu sedar balik dia. Gitu. Sebabnya kita nak belajar bagaimana nikmat Allah Ta'ala beri itu, supaya orang lain tumpang nikmat kita. Tanda-tanda ahli syurga, orang pemurah lah. Itu sebabnya saya pesankan tuan-tuan, sama-sama pesan supaya mudah nak memberi. Al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Gitu. Itu yang pertama. Itu sebenarnya yang pertama tadi tempat ya, solat, baca Quran, zikir dan sedekah. Solat utamakan solat jamaah. Yang kedua, awal waktu. Yang ketiga, khusyuk dalam solat. Yang keempat, awal waktu, yang kelang kabut. Yang kelima, iringi dengan sembahyang sunat rawatib. Jangan tinggal sunat rawatib. Contohnya, Nabi bersabda, barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosa 20 tahun. 20 tahun. Barang siapa sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat aja, tak banyak, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Dan sembahyang sunat lepas Jumaat muakkad, silapnya kita terbalik. Sembahyang sunat sebelum Jumaat semua orang bangun, lepas Jumaat semua orang balik. Itu masalah. Kita tukar. Lepas Jumaat muakkad, sebelum Jumaat tak bangun tak apa, tak muakkad. Gitu. Mana nak ceritanya, Allah Ta'ala ni sayang sangat kepada kita sebenarnya. Kita tak sayang Allah Ta'ala. Cuba contohnya, kita semayang ni 5 kali sehari je. Puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Semayang pun 5 minit je, pahalanya berganda-ganda. Allah akan masukkan kita syurga, tempat yang sangat membahagiakan, berbanding dengan amalan yang kita buat sedikit sangat. Tak pernah sabar dengan amalan yang kita buat dengan balasan yang Tuhan beri. Tak syukur kita taklah. Apa yang kita buat? Puasa setahun sekali, tapi Allah Ta'ala ni bagi pahala kita banyak. Contohnya, semayang seorang 1 pahala, bukan? 2 orang 27, kan banyak tu. Semayang bujang 1, dah kahwin berapa? 70. Kalau kahwin 2, 140. Apa lagi nak? Barang siapa lepas semayang baca doa ayat kursi, masuk surga. Barang siapa lepas semayang baca 3 kul, baca
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, masuk syurga. Senang kan masuk syurga. Barang siapa yang bersugi gigi nak sembahyang sunat, pahala 70 kali ganda. Tak bersugi, 1 pahala. Tu cuba kita bayangkan, kita ni jadi ahli syurga, mudah dia. Syaratnya 2 je. Taat perintah Allah Ta'ala, jauh larangan, sudah. Itu sebabnya Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya pada suatu maksiat. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan buat. Jangan kata tak apa, kecil je, Tuhan tu Maha Baik kepada saya. Jangan. Dibimbangkan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita. Tu. Kita bimbang, kalau sekiranya kita buat dosa, Allah tak ampunkan dosa kita, macam mana? Jangan kata tak apa, tak apa, jangan buat. Yang kedua, Allah sembunyikan keredaannya pada tuan ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, oleh sebab itu sebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Buat satu je, mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Itu buatlah. Kalau semayang tahajud, semayang witir tak larat, 3 rakaat, 1 rakaat menjadilah. 1 rakaat menjadilah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Itu. Jangan buat maksiat. Buat maksiat kecil pun jangan, dibimbangkan Allah Ta'ala murka kepada kita, susah. Satu kisah, satu orang ni kawan-kawan ajak semayang. Dia kata apa? Kubur masing-masing. Menyombong dia. Kubur masing-masing, dia kata. Tak kira tentang mati dia. Mati masuk USM. Tahu USM? Tahu? Apa? USM tahu tu? Tak tahu? Unit simpanan mayat. Masuklah situ. Jawapan tengok dia, taring tumbuh. Taring tumbuh pada gigi dia. Tu. Jangan lawan Allah Ta'ala. Satu orang di Johor, hari raya, minum arak. Minum. Dia pun cucuk okok, nak merokok. Menyenggar api rasa perut dia, mati dia. Bila nak taubat? Itu sebab jangan buat maksiat. Dibimbangkan Allah Ta'ala murka pada kita. Dibimbang. Buat yang ibadat walau kecil sekalipun, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha dia sikit tak. Terus sedekah 10 sen pun tak apa, 5 sen pun tak apa, asalkan ikhlas, sudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha pada kita sikit je. Itu saya pesankan tuan-tuan, lepas maghrib jangan tinggal sembahyang sunat. Lepas isya jangan tinggal. Sebelum subuh jangan tinggal. Lepas Jumaat jangan tinggal. Pasal kita nak menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar besok. Tak tahu bagaimana kita sebenarnya, bagaimana keadaan kita di padang mahsyar besok. Dunia ni kita tahu sementara. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 20. Itu je masa kita ada. 60 hingga 70 umur kita ni. Kalau kita umur 69, lagi setahun je tinggal. 69 6 bulan, 6 bulan lagi. 69 tahun 11 bulan lagi sebulan. Tu. Nasib baik Allah tak beritahu kita bila mati. Kalau tahu baru lagi susah. Susah, senang ke? Kalau kita tahu kita bila dah mati, senang ke? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Di mana? Padang Madang. Bila meninggal lagi 2 hari lagi. Itu umur kita itu je. Yang penting kita bersiap sedia untuk menghadapi Allah Ta'ala
di padang mahsyar besok. Di dunia ni, dunia mazratul akhirah, dunia tempat nanam untuk dituai di akhirat besok. Yang kalau kabut cek duit, duit banyak duit pun tak sampai ke mana pun. Kata duit ada 1 juta, berapa keping makan macam mana? Cuba jawab. Ada orang makan 10 keping? Makan 10 keping, saya orang kaya makan banyak. Tak ada. Ada pertandingan di Melaka sekali, dia makan macam mana? Menang dia, 20 keping makan. 20 keping dia makan. Sampai hari elok makan, minum air, minum mati dia. Dia bendung kan. Duit banyak-banyak, bilion-bilion duit dia. Tak ada faedah, tengok nombor je lah. Tengok nombor je. 10, 20, 1000, 2000, 3000, 4000. Orang suka tengok. Nabi kata, "Lau kana ibn Adam wadiyan min dhahabin labtagha thalithan." Manusia ni kalau diberi 2 lembah emas takkan cukup. Akhirnya masuk tanah mulut juga. Yang kita kelang kabut cari duit banyak-banyak. Yang kelang kabut mencari pahala sebanyak-banyak ni di dunia untuk mendapat ganjaran di akhirat besok. Tu dia. Itu kita menung-menungkan. Orang duit banyak-banyak ni, dia suka tengok nombor je. Duit pun tak tengok. 10,000, 20,000, 1 juta, 20 juta, 1 juta, 1 bilion. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Satu India di Ipoh, dia kaya, simpan duit, lama-lama bank boleh tak percaya. Dia buatnya peti kayu, buat emas, simpan duit rumah. Anak minta duit tak bagi. Dia susah cari duit, minta senang-senang. Isteri minta duit pun tak bagi. Tak lama jantung. Doktor kita sekian-sekian bayar, tak nak bayar, sayang duit dia. Bodoh macam ni. Lepas tu lumpuh dia. Baru isteri dia boleh buka almari dia. Dia tak simpan dalam bank tak percaya. Tengok makan anak-anak habis duit ni. Di Ipoh. Saya kata tadi, kita yang nak cari ialah pahala akhirat. Duit dan dunia ni tak sampai ke mana. Itu yang pertama, yang penting. Kita duit tak ada tak apa. Miskin dunia tak apa. Kita ni berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Itu yang paling penting. Berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Itu malam. Tak berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, itu yang bagus. Yang keempat, dunia pun tak bahagia, akhirat pun tak berbahagia. Itu menung-menung sekejap ni mana nak. Berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, itu yang paling bagus sekali. Yang kedua, berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat, malam. Dunia bahagia dia, banyak duit ni, kaya raya, pangkat besar, semua besar, rumah besar, mentaka besar, isteri pun besar. Tapi akhirat apa pun tak dapat. Cuba bayangkan ya, di neraka besok, di heret kita ke neraka. Alangkah malang nasib kita. Lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dengar dululah ceramah ni, kalau kita fikirkanlah, tak masuk neraka sa'ir kita ni. Tapi apa nak kata, dah lepas dah. Misal pun tak ada apa gunanya sekalipun. Misal baik sekarang. Nak beramal pun sekarang. Jangan tunggu masa. Irtanim khamsan qabla khamsin, rampas 5 sebelum 5. Hidup sebelum mati. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Jangan tunggu sakit baru nak beramal. Sekarang nak beramal. Jangan tunggu.
Saya nak beramal, penji Zul nak beramal lah. Tak ada tempat. Bimbang semua penji dah mati lah. Tak semestinya orang sihat tu tak mati. Apa orang kata ni? Kam min saqimin syahidin dahri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati. Kam min sahin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat sakit, berapa orang sihat tiba-tiba mati tanpa sebab. Dia bimbang tengah-tengah sihat mati. Tengah-tengah tidur mati. Tak sempat nak kata apa dah. Kita pergilah menghadap orang sakit hospital. Ibu pak ngah kita, pak ulung kita, pak uda kita, pak cik kita, pak saudara kita, pak mentua kita. Pak, nak makan pak? Aku makan tak larat, dia kata. Minum pun aku tak larat. Nak mati aku kan. Kita kata, dia kata. Kita kata nak mati orang tua ni. Kita balik dah singgah lah pasal malam. Beli buah Melaka, makan, tersekik, kita mati dulu. Tu. Siapa yang mati? Dia mati, kita mati. Kita mati dulu. Sekarang ni senang-senang mati. Aksiden mati. Tengah-tengah tidur mati. Tu. Tak takut kita. Kita bimbang mati mengejut. Tu doa kita apa? Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, yang kau cabut nyawa kami mengejut. Ya Allah, yang cabut nyawa kami mengejut. Kita minta. Kita minta dua. Yang pertama, minta dengan nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram. Ya Allah, aku lindung kepadamu daripada kerikut, nyanyuk dan daripada kedekut. Jangan minta tiga. Nyanyuk, minal jubni, nyanyuk, kedekut dan nyanyuk. Jangan. Minta lindung. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku lindung kepadamu daripada penakut, wal bukhli, daripada kerikut, wal haram, dan daripada nyanyuk. Itu minta. Yang kamu tadi minta jangan mati mengejut. Itu bintang. Itu yang pertama. Itu yang habis. Yang kedua dia kata, yang ketiga, Allah sembunyikan umur kita. Pasal apa? Supaya step by step saja. Mungkin sejari. Mati ni takut kita mati sebenarnya. Tapi takut mati pun mati, berani mati pun mati, tunggu mati pun mati, tak nak mati pun mati. Tu. Apa yang penting? Standby saja. Amalan banyak-banyak. Saya pesankan tuan, yang pertama sekali, kalau semayang tadi, kalau semayang sunat tinggal, semayang jangan tinggal, semayang tahajud pun jangan tinggal. Pasal apa? Barang siapa semayang tahajud, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa yang semayang tahajud, nanti kuburnya terang-terang seperti matahari baru terbit. Bangun malam ni, jangan tangguh-tangguh dah. Boleh? Boleh, insya-Allah. Memanglah kita menunggu begini. Menungkan besok di kubur gelap gelita. Kubur gelap gelita. Tutup dengan papan, tutup dengan tanah, gelap. Barangkali gelap lagi, 2 kali gelap. Tapi amalan kita lah menerangkan kubur kita. Barang siapa yang sembahyang tahajud, kubur terang-terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa sembahyang barang siapa baca Quran, baca tawakkal lazi bil mulk, kubur terang-terang juga. Jadi banyak saya cadangkan di surau-surau, lepas insya saja baca tabarakah. Semua orang baca serentak, ramai-ramai baca. Di rumah payah, nak television lah, nak ngantuk lah, macam-macam. Lepas insya je, lepas habis wirid, sembahyang sunat, baca tabarakah. Saya cadangkan ada dua tempat yang saya tahulah. Yang lepas insya terus baca tabarakah, Al-Mulk, baca nak tidur 3 surah, Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah, baca nak tidur. Itu je, ingat kan?
Yang kedua, baca Quran. Quran sehari sekurang-kurang 100 ayat. Kurang-kurang 100 ayat sehari baca Quran. Yang tiga, zikir. Zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. Jadilah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ataupun sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi ya Rasulullah 100 kali. Istighfar 1 kali. Kita kurang sangat zikir. Wirid, zikir, wirid. Itu dia. Barulah Allah Ta'ala sembunyikan juga. Itu kadar tak tahu bila. Begitu, habis. Kemudian kita perhatikan pula, sungguhnya hidup ini dia kata sementara. Semua orang tahu seorang kawan kita meninggal, seorang kawan kita meninggal dunia. Pergilah dia buat selama-lamanya. Kalau sekiranya bekalan dah siap, tak takut menghadap Allah Ta'ala. Semayang kita di kepala, puasa zakat kiri kanan, kaki amalan-amalan yang lain. Tak apa lah, kita mati tak apa. Kita jangan takut mati. Yang ditakuti, kata Imam Ghazali, kalau persiapan nak mati tak cukup, itu takut. Pasal apa? Takut mati pun mati. Itu. Berani mati pun mati. Suka mati pun mati. Tak suka mati pun mati. Jadi apa yang patut dibuat? Beramal. Sebabnya kita tengok ya, hari-hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau wahai Allah kami menyembah, dan akan dikau wahai Allah kami mohon pertolongan. Pegang dua tu je. Allah tempat kita tempat menyembah, Allah tempat mohon pertolongan. Kalau cukup amalan, tak ada apa yang kita bimbangkan, tak ada apa yang kita takutkan. Yang diharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab rahmat Nabi boleh ada. Itu sebabnya kita ni jangan lari dari rahmat Allah Taala. Jangan jauh dari rahmat Allah Taala. Rahmat Taala ni dia inna rahmatul qarib minal muhsinin. Rahmat Allah Taala dekat kepada orang yang berbuat baik. Kita kalau berbuat baik, rahmat Allah dekat kepada kita. Itu dia. Kemudian kita sambung balik. Kemudian yang pertama tadi, nikmat dia panggil nikmatul jaza. Nikmat kerana balasan Allah Ta'ala. Kita akan dapat balasan Allah, nikmat kerana balasan. So kita berbuat baik, Allah Ta'ala akan bagi balasan. Nikmatul bala, nikmat juga tapi cobaan. Nikmatul istidraj iaitu bahaya. Sama juga musibah, musibatul bala, musibatul jaza, musibatul bala, musibatul tabiah. Musibat kerana balasan Allah Ta'ala. Jangan buat. Yang kedua, musibatul bala, musibat juga cobaan Allah Ta'ala. Tengok mengapa kita kena cobaan. Kerana musibah, kerana cobaan. Allah Ta'ala ni sayang kepada kita. Bila dia bagi cobaan, sakit lah, kehilangan barang-barang lah, kematian lah, semuanya ada pahala belaka. Sekiranya kita sakit, Tuhan nak bagi pahala kita sebenarnya. Kita sabar menerima cobaan. Cobaan payah nak sebut. Cobaan yang paling payah, cobaan kesenangan. Cobaan yang paling payah, cobaan kesenangan.
orang lupakan Allah. Itu sebabnya Abu Tha'labah mula-mula waktu dia susah, dia nak semayang pun tak cukup kain. Bila dia semayang aja, habis semayang balik. Nabi kita ngapa kau balik aja? Yalah, kalau kita balik, isteri aku tak semayang lah. Dia kata, pasal apa? Kain selai je. Aku semayang, isteri aku tak semayang, kain tak ada. Bila dia semayang, aku tak keluar pula, kain tak cukup, selai je kain dia. Doakan aku kaya ya Rasulullah. Nabi jangan. Sedikit engkau bersyukur baik daripada banyak engkau tidak syukur. Ya, aku nak kaya juga Rasulullah. Nabi doakan kaya dia. Mula tak sayang, mula tinggal lama akhirnya tak bayar zakat. Nabi marah dia. Biar susah senang beribadat. Bila senang susah beribadat, senang susah beribadat, susah senang beribadat. Kita sederhana saja, senang, tidak payah-payah nak cari duit harta banyak. Dunia tak payah, pasal duit sementara aja, habis begitu aja. Begitulah tuan. Sebabnya kita doa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau selewengkan hati kami setelah kau beri hidayat kepada kami. Engkau lah Tuhan yang Maha Pemberi. Minta Allah Ta'ala tetapkan kita ni sabit ala din wa ta'atik, tetapkan hati kami untuk mengamalkan agamamu dan mentaatimu. Begitulah tuan-tuan dan sekalian. Maknanya kita ni hidup dunia sementara, kita amalkan apa yang sepatutnya. Dua aja kita ni. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Yang wajib kita buat, yang sunat jangan tinggalkan. Yang kedua, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Makruh tinggalkan makruh tu. Jangan tak apa makruh aja tak boleh. Rugi kita. Pahala pasal diberi pahala kalau tinggalkan. Kalau dibuat tak ada apa-apa. Masalahnya tak ada apa-apa tu masalahnya. Macam merukuk lah. Rukuk tu ada pendapat. Satu kata haram, satu kata makruh. Ulama yang merukuk kata makruh. Ulama tak rukuk dia kata haram. Tapi dengar ceramah Ustaz Samad tu, dia kata satu hari Pak Kiai ni tanamlah ubi, keledek, tebu dan tembakau. Satu malam dia kata babi masuk ke kebun dia, dimakannya habis. Ubi habis, tebu habis, keladi habis. Dia tak makannya tembakau. Rupanya ulama babi pun kata haram. Kata dia lah. Begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi setakat itu sajalah malam ni agaknya. Saya pun tak sihat sangat. Jadi kita sambung tahun depan lah. Jadi jadi setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi bila dia akan datang, InsyaAllah. Dan sebelum saya tangguhkan kuliah kita pada malam ini, kawan saya tadi ada dua benda. Yang pertama, Kismis ni untuk anak-anak kita lah, untuk terang hati. Saya yang membacakan Al-Quran. Yang kedua, surah Yasin yang mengandungi wirid. Yang ketiga, buku Sempurnakan Solat. Jadi buku ni tuan-tuan banyak tahu dah, tapi untuk mengulang kaji. Ada benda-benda yang kecil-kecil yang tak tahu, yang tak ada, yang tak perasan, itu kami bawa untuk tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Sekian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وسنة النبي وامن علينا بكل ما يقربنا إليك ما قبلنا به في الدارين برحمة الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.